Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah live kan? Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum semua. Selamat petang dah. Dah pukul 2.50. Alhamdulillah kami sekarang ni berada di Kampung Melayu Subang dan juga bersama dengan tim-tim semboyan. Alhamdulillah. InsyaAllah hari ini kita akan pergi beberapa tempat, kemungkinan 4 tempat ya. 4 tempat, dan insyaAllah daripada hasil-hasil sumbangan daripada masyarakat, daripada pengguna di Malaysia, kita akan cuba sampaikan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pergi ke Kampung Melayu Subang. Jadi insyaAllah kita tolong share di Paya Jaras, Kampung Melayu Subang, Paya Jaras Sungai Buloh ke Paya Jaras Sungai? Paya Jaras Sungai Buloh. Di Paya Jaras Sungai Buloh. Jadi insyaAllah saya buka ni sekejap susah pula nak bercakap. Jadi insyaAllah kita share ramai-ramai, insyaAllah sampaikan kepada sahabat-sahabat yang lain, rakan-rakan yang lain. Inilah sedikit apa yang kita mampu buat dalam ujian yang melanda di negara kita dan malah di banyak-banyak negara, yang di mana coronavirus iaitu COVID-19 ini, yang di mana banyak orang melalui ujian, dan saya yakin ramai rakyat-rakyat Malaysia dan banyak lagi persatuan-persatuan dan juga khusus kepada Ustaz Abid Liu, sahabat saya yang telah banyak berjuang di luar sana dalam membantu masyarakat, dan kita harapkan ramai lagi boleh membantu frontliner dan juga membantu golongan asnaf, anak yatim, ibu-ibu tunggal di setiap daerah pelosok negeri dan seluruh negara di seluruh Malaysia. Jadi insya-Allah kita saya pasti dalam keadaan saat ini ramai yang melalui ujian, dan saya harapkan di setiap daerah-daerah yang kecil dan juga di kampung-kampung, di mana-mana, saya mengharapkan walaupun kita ada pembatasan dan tidak boleh bergerak pada PKP ini, dan kita boleh minta bantuan daripada pihak polis untuk kita sekadar beberapa orang, mungkin 1-2 orang untuk menghantar sumbangan, dan kita kumpulkan daripada siapa-siapa yang nak menyumbang, dan boleh menyumbang kepada mana-mana rakyat yang miskin, yang kita tahu pendapatannya terputus. Ada yang masih lagi, walaupun mereka ada orang yang mempunyai pendapatan tetapi tidak tahu nak dibelanjakan di mana. Tetapi ada juga orang yang terputus pendapatan, yang kita tahu ramai orang terputus pendapatan, tidak dapat nak belanja untuk kos sara hidup harian pun tidak mampu dan tidak lepas. Dan saya harap kita semua bekerjasama dalam PKP ini, dan juga kena jaga batas pergerakan 10 km seperti mana yang dimaklumkan oleh pihak daripada kerajaan, daripada Perdana Menteri dan juga barisan-barisan kepimpinan negara yang telah memberitahu pada kita bahawa kita perlu menjaga batas-batas pergerakan dan tak boleh keluar daripada 10 km. Tapi saya pasti di sekitar kawasan yang kecil, daerah yang kecil, di negeri-negeri, mereka mempunyai persatuan-persatuan dan volunteer yang mampu untuk menggerakkan, untuk memberi bantuan kepada golongan-golongan asnaf dan barisan golongan-golongan yang miskin, yang kita tahu mereka tidak mempunyai pendapatan. Ada yang mendapat bantuan daripada kerajaan, dan mungkin perbelanjaan itu perlu dibayar sewa dan sebagainya, tidak mencukupi. Jadi sekiranya kita ramai-ramai boleh gerakkan tabung yang kita gerakkan ini, kita ada lebih kurang dalam 20 listing tempat-tempat anak yatim, asnaf, ibu tunggal yang boleh kita bantu, yang di mana ini boleh mengurang sedikit beban. Dan sekiranya kita mendapat pendapatan mendapat sumbangan yang lebih, kita akan sumbangkan lebih dalam berbentuk makanan. Jadi insya-Allah, dan saya juga menyarankan kepada mana-mana persatuan yang ada di seluruh negara di Malaysia ini, cuba cari inisiatif bantu perkampungan dalaman seperti di Sarawak, di Sabah, di perkampungan
perkampungan di Kedah, di Penang dan sebagainya, di Perak dan sebagainya yang memerlukan pendapatan dan perlu mengambil inisiatif sendiri dan saya harapkan juga kepada wakil-wakil rakyat supaya memikirkan perkara ini, bagaimana untuk gerakkan bantuan-bantuan untuk membantu di kawasan pedalaman di kampung-kampung. Jadi insya-Allah kita ramai-ramai boleh sedikit sebanyak meringankan beban sedikit sebanyak kita boleh meringankan beban rakyat yang kita rasa saat ini terputus pendapatannya, yang kita tahu anak yang ada 5 orang, 7 orang dan sebagainya, yang mereka mungkin nelayan dan sebagainya, mungkin mereka ni adalah yang bekerja di sawah padi dan sebagainya. Semua ini perlu dilihat secara jelas, terperinci oleh seluruh rakyat Malaysia. Dan saya yakin kalau ada di kalangan masyarakat yang condemn ataupun yang komen negatif dan sebagainya, saya cadangkan supaya tidak begitu, kerana lebih bagus kita tidak dapat membantu, kita tidak menghalang. Kalau kita tidak boleh memberi manfaat, kita janganlah menidakkan perkara yang bermanfaat yang dilakukan oleh segelintir masyarakat dan juga banyak sukarelawan frontliner yang lakukan. Kita tahu hari ini tentera, pihak polis yang telah menjalankan tugas dan juga hospital, doktor-doktor, jururawat yang hari ini mereka ini juga kalau kita lihat banyak yang juga kekurangan pendapatan kerana COVID-19 ini, yang mungkin terputus dari segi gaji dan gaji yang berkurangan yang tidak kebanyakan masyarakat kita tahu melakukan pelbagai kerja. Mungkin mereka bekerja full time dalam tempat-tempat tertentu, sektor tertentu, tapi mereka membuat part time, perniagaan lain, jualan langsung dan sebagainya untuk menambah pendapatan. Jadi ramai rakyat Malaysia hari ini yang kekurangan, yang pada saat ni yang kita tahu lebih 20 juta lebih pengguna di Malaysia, bukan saja di golongan bawahan, malah di golongan atasan, yang kaya raya pun terputus bekalan dan sebagainya, tidak mampu membayar gaji, tidak mampu untuk menampung kos selanggaraan kerana tidak boleh beroperasi kecuali sektor-sektor makanan yang tertentu lah, seperti roti dan sebagainya. Jadi insya-Allah jom kita share ramai-ramai apa yang kita cuba lakukan hari ini. Kita akan hantar 4 tempat dan saya harapkan semua kongsikan kepada rakan-rakan yang lain, share ramai-ramai, kita sampaikan kepada berita ini kepada seluruh media sosial. Saya dah lama ni tak live, jadi cakap tersasul sikit. Biasa bercakap mudah sikit bercakap, tapi ni sebabkan dah lama tak live. Biasanya duduk kat rumah, duduk dengan isteri, anak-anak, dengan ahli keluarga. Apa pandangan Yusof Hazmi tentang Ustaz Abu? Okey, bagi pandangan saya tak nak komen lebih. Apa yang dilakukan oleh Ustaz Abid Liu adalah perkara yang baik, yang memberi manfaat, yang boleh kita mengambil satu contoh dan iktibar yang baik. Kalau perkataan-perkataan yang dikeluarkan oleh Ustaz Abu haram itu, sila sertakan dalil dan nas yang kita kena lihat pada dalam masa yang tertentu. Ini bukan kita duduk pada zaman Rasulullah, zaman para sahabat yang tidak ada dikenali dengan media sosial, media massa dan sebagainya. Tetapi pada saat ini kita mempunyai media sosial dan media massa yang kita boleh kongsikan kepada rakyat Malaysia, dan tujuan bukan untuk memalukan. Yang paling penting kita letakkan kunci hidup dan kunci akhirat kita. Yang pertama hati kita, betulkan hati kita. Yang kedua kunci pertama hati kita, kedua adalah pengorbanan, ketiga ikhlas. 3 kunci ni kita pegang. Kalau kita hati yang baik, hati yang bagus, kita tidak akan menidakkan perkara yang baik, melainkan perkara yang niat menghalalkan cara. Yang kedua, kita perlu letakkan satu pengorbanan untuk korbankan diri kita, untuk turun ke padang, untuk beri manfaat yang baik, beri kebaikan. Yang ketiga ikhlas, carilah keikhlasan. Dan saya pasti 3 perkara ni ada kepada Ustaz Abid Liu, dan saya yakin kalau Ustaz Abu seorang yang ustaz yang memahami tentang hati dan sebagainya, dia mesti faham apa yang dilakukan Ustaz Abid Liu ada perkara yang baik. Jadi betulkan hati. Jadi insya-Allah kita dah sampai ke tempat ni. Boleh jap bang, lama diam pergi mana, sibuk ke? Saya ada, Alhamdulillah, cuma saya banyak urusan di kilang kecil saya untuk urusan sektor makanan dan sebagainya, yang apa yang kita boleh buat, dan insya-Allah. Jadi apa-apa pun saya nasihatkan Ustaz Abu, carilah kedamaian, carilah kebaikan, jangan cari permusuhan. Tak ada perkara yang mendatangkan manfaat sekiranya kita mencari kesalahan ataupun mencari. Kalau ada kelemahan yang dilakukan oleh Ustaz Abid Liu, tegur dalam keadaan menghubungi beliau. Saya yakin beliau mudah berhubung, dan sahabat saya itu seorang yang mudah untuk berhubung. Boleh kita menghubunginya bila-bila masa. Jadi Ustaz Abid Liu adalah orang yang boleh menerima nasihat.
nasihat. Sekiranya Ustaz Abu orang yang lebih berilmiah, lebih berilmu, lebih berakhlak, pasti gunakan saluran yang betul untuk berhubung dengan Ustaz Abid Liu, bukan dengan cara yang memecah belahkan dan menunjukkan imej sebagai pendakwah yang mempunyai akhlak yang baik. Jadi saya doakan, saya bukan ustaz, tapi apapun itu perkara yang kena dilakukan oleh Ustaz Abu, dan saya yakin beliau adalah orang yang memahami apa yang saya sampaikan. Kurang-kurang telah mencari pemusuhan dalam keadaan ujian yang Allah berikan kepada kita. Kita tak tahu sama ada ujian yang musibah ataupun ujian yang baik, ataupun Allah nak angkat bala, kita tak tahu. Jadi jangan menambahkan bala di negara kita dan di seluruh negara. Jadi mudah-mudahan kita jangan jadi kita apa-apa pun kita doakan Ustaz Abu supaya beliau sedar apa yang beliau sampaikan dan teruskan usaha yang baik kepada Ustaz Abid Liu. Dan saya mengharapkan semua orang menyokong tentang kebaikan yang dilakukan oleh Ustaz Abid Liu, kerana beliau adalah orang yang saya kenali lebih dekat, hati yang baik, ikhlas, dan beliau mempunyai akhlak yang bagus. Jadi mudah-mudahan jangan kerana perkara-perkara ini berlaku kita tidak menyokong beliau. Jadi apapun, sokonglah Ustaz Abid Liu, insya-Allah kita ramai-ramai akan memberi manfaat. Jadi sekarang kita dah sampai mana, Amran?